Baik, tunggu sahabat-sahabat yang lain. Semua perempuan. Mana lagi yang lelaki ni? Datang, ada orang lelaki ni. Di mana kakak yang lelaki ni? Baru duduk sarapan. Sarapan pukul 10 ni. Okay, baik. Kita tunggu dulu. Okey, sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak mempersilakan. Ni Muaz kau ada? Muaz. Muaz kan Saiful? Assalamualaikum cikgu. Salam. Silakan Saifullah. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min qada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semua sihat ke? Sihat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak slide tak? Cikgu nampak. Nampak jelas. Okey, bentar ya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Hari ini kita akan teruskan pengajian kita dengan topik yang seterusnya, topik unit 15. Keranamu Malaysia. Baik. Sebelum kita mulakan topik kita hari ini, cikgu nak seoranglah baca dia punya petikan tersebut bahasa asas kewarganegaraan. Siapa nak dengar ni? Siapa dia tu? Okey. Aisyah Humairah. Anas. Anas. Ya, Ustaz. Silakan. Baca. Ya, silakan. Kat atas tu. Bawah sini. Bawah kali. Bahasa ekonomi. Bahasa ekonomi ialah mana? Yang ni. Oh, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi termaktub dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963 hari bulan 67. Bawah.
Bahasa pentadbiran wajib digunakan dalam semua urusan rasmi pentadbiran. Bahasa perhubungan digunakan dalam perhubungan antara masyarakat yang berlainan bangsa. Bahasa perundangan digunakan dalam semua urusan perundangan. Bahasa ekonomi digunakan dalam urusan ekonomi dan perdagangan. Bahasa pengantar digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara. Bahasa ilmu digunakan untuk menyampaikan pelbagai ilmu pengetahuan. Okey, baik. Terima kasih. Okey, Anas Hakimi. Balik, kita tengok balik. Bahasa asas kewarganegaraan. Bila kita sebut bahasa, ia melambangkan sesuatu bangsa dan sesuatu negara. Betul tak? Betul tak? Betul. Okay, betul. Kalau kita kata bahasa Jepun, ia melambangkan negara Jepun. Pula takkan negara Korea pun kan? Betul tak? Sebab itulah asas sesebuah negara bangsa tersebut, bahasa merupakan sesuatu alat yang penting bagi menunjukkan identitinya sebagai sebuah negara. Dan bahasa Melayu ni memang dah termaktub dah. Apa maksud? Bahasa kebangsaan. Apa maksud bahasa kebangsaan? Bahasa yang menjadi tuturan rasmi dan tak rasmi. Maknanya bahasa yang digunakan sehari-hari kita dengan menggunakan bahasa Melayu. Dan bahasa rasmi, maksud kebangsaan. Bahasa rasmi kita ni, bahasa yang digunakan secara rasmi. Tak kira dalam pentadbiran ke, perhubungan ke, perundangan sekalipun, ia menjadikan bahasa rasmi negara kita adalah bahasa Melayu. Dan dikuatkan lagi kedudukan bahasa Melayu ni sebagai bahasa rasmi yang termaktub dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67. Ini adalah Akta Bahasa Kebangsaan. Kita disarankan menggunakan bahasa Melayu. Hatta dalam pentadbiran kerajaan sekalipun, dia menggunakan bahasa Melayu. Hatta dalam parlimen sekalipun, dia menggunakan bahasa Melayu. Hatta dalam perundangan mahkamah sekalipun, menggunakan bahasa Melayu. Mana kedudukan bahasa ini adalah kedudukan yang dijamin oleh Perlembagaan Malaysia. Apa dia Perlembagaan Malaysia? Apa dia? Siapa tahu? Tak tahu? Okey. Perlembagaan Malaysia ni ialah satu undang-undang yang bertulis. Di mana undang-undang ni siapa pun yang memerintah, siapa pun yang jadi kerajaan, siapa pun jadi Perdana Menteri kena ikut undang-undang yang telah termaktub dalam perlembagaan. Itu undang-undang. Dia tak boleh buat sesuka hati je. No? Kita ada undang-undang. Baik. Di mana bahasa kebangsaan ni, bahasa Melayu ni, dia ada enam peranan yang penting. Ada 6 peranan yang penting lah. No? Yang pertama apa dia? Tengok yang pertama. Mana pen ni? Okey. Yang pertama dia sebagai bahasa ilmu. Bahasa ilmu. Tidak? Apa maksud bahasa ilmu? Bahasa ilmu ialah bahasa yang digunakan kita untuk menyampaikan pelbagai jenis ilmu pengetahuan.
So nak belajar sains kita guna bahasa Melayu. Nak belajar matematik guna bahasa Melayu. Ia sebagai bahasa apa? Yang mudah kita faham sebagai rakyat Malaysia. Boleh tak guna bahasa Tamil? Tak faham lah. Orang Melayu tak faham lah. Orang India yang faham. Jadi itulah sebabnya perlunya sebagai bahasa ilmu. Yang kedua dia sebagai bahasa pengantar. Apa maksud bahasa pengantar? Apa dia pengantar? Pengantar ni asal dari dia sebagai satu apa? Satu platform, kita panggil platform ataupun satu garis panduan ataupun laluan. Kita nak belajar dalam sistem sekolah kita menggunakan bahasa Melayu sebagai sistem pengantar supaya murid-murid yang kita belajar ni dia faham. Kalau dia gunakan bahasa Inggeris sebagai pengantar, tak semua murid akan faham. Tidak. Mereka belajar sahaja bahasa Inggeris lah. Tapi bahasa pengantar ni contoh belajar sains, kita guna bahasa Melayu. Matematik bahasa Melayu, kita belajar sejarah guna bahasa Melayu, apa lagi? Banyak lagi lah. Makna dari sini ialah bahasa pengantar ni kita gunakan disebabkan majoriti rakyat Malaysia ni adalah berbahasa Melayu. Jadi bahasa pengantar ni kita gunakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Boleh tak kita guna bahasa Inggeris? Tak ada masalah. Boleh. Cuma yang utamanya adalah bahasa Melayu. Seterusnya, peranan bahasa Melayu adalah bahasa ekonomi. Ekonomi. Kenapa ekonomi? Sebab urusan perniagaan menggunakan bahasa Melayu. Kalau guna bahasa Cina, orang tak pergi beli. Tidak. Kita pergi kedai uncik. Kedai uncik Cina, Uncle Lim. Kan? Dia cakap Cina kita. Kita faham tak? Tak boleh lah. Urusan jual beli tak berlaku lah. Sebab kita tak faham. Sebab tu bahasa ekonomi sebenarnya sebagai bahasa Melayu ni sebagai bahasa ekonomi. Sebab pembeli atau pengguna kebanyakannya orang yang boleh bercakap bahasa Melayu. Jadi kita kena guna bahasa Melayu sebagai urusan ekonomi dan perdagangan. Sebab faham. Yang ketiga, keempat, bahasa Melayu sebagai bahasa perundangan digunakan dalam sistem mahkamah-mahkamah di Malaysia. Hatta mahkamah rendah sekalipun, ke mahkamah tinggi dan mahkamah persekutuan sekalipun. Mahkamah paling tinggi persekutuan lah. Maknanya, menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perundangan. Ada kalanya dia cakap bahasa Inggeris sikit, tak masalah. Cuma yang utamanya mesti bahasa Melayu. Okey. Yang kelima, bahasa perhubungan. Bahasa perhubungan apa dia? Bahasa yang dituturkan di antara kaum di Malaysia. Di Malaysia ni ada banyak kaum. Ada kaum Melayu, kaum India, kaum Cina, kaum Iban, kaum Dusun, Bidayu, banyak. Dan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan supaya kita boleh membinakan hubungan perpaduan di antara kaum di Malaysia. Itu penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan. Yang terakhir, bahasa Melayu sebagai bahasa pentadbiran. Bahasa ini wajib digunakan dalam semua urusan rasmi pentadbiran kerajaan. Tak boleh. Sebab kebanyakannya kita kena guna cakap Melayu. Kalau nak cakap orang putih, hidup kat negara luar. Kita duduk di Malaysia lah. Nak selang-seling sikit tak pasal apalah. Kan? Seterusnya. Kita lihat. Di situ ada perbualan. Ada perbualan di antara guru dengan 3 orang murid.
ada Afifi, Kaijun dan juga Tinesh. Okey. Yang pertama, mari kita baca dulu sekali imbas, hari-hari kita jawab soalan lah. Okey. Saya nak mempersilakan just baca dulu lah, nanti kita akan bincang pula jawapan dia. Saya mempersilakan Siti Aisyah Ismail. Apa tu? Manina. Manina. Ya, cikgu. Sila baca. Baca yang mana? Baca semua lu. Yang alif tu ke, cikgu? Cikgu dengan murid-murid sekali. Okey. Baca sekali imbas. Alif, bagaimanakah kedudukan kamu dan peranan bahasa Melayu di dalam negara kita? Bahasa kebangsaan digunakan dalam sistem pendidikan kerana perpaduan berkomunikasi berkesan. Mengapakah bahasa kebangsaan digunakan dalam sistem pendidikan kita, Kaijun? Kedudukan Jenis tu. Jenis. Image Pada pendapat kamu, mengapakah perkuasaan bahasa Melayu penting bagi semua warga negara Malaysia? Pada pendapat saya, identiti dan jati diri. Baik, terima kasih. Nanti baca sekali imbas lah. So, soalan yang pertama, macam mana kita jawab? Ya. Daripada cikgu ni lah. Sebenarnya Afifi, bagaimanakah kedudukan dan peranan bahasa Melayu di negara kita? Apa kita nak buat? Mana jawab? Yang ni maklumat dah tersurat. Macam mana jawab? Mudahlah. Okey. Kedudukan dan peranan bahasa Melayu. So kita salin balik sini. Kedudukan dan peranan bahasa Melayu di negara kita. Apa peranan dia? Ada 6. Peranan. So bagi jawab, kedudukan dan peranan bahasa Melayu di negara kita sebagai apa? Sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa ilmu. Ambil lah yang kesemua ni, 6 ni. Bahasa ilmu, bahasa pengantar dan seterusnya. Boleh? Boleh. Okey, saya panggil orang pula, kita lakonkan balik. Mengapakah bahasa kebangsaan digunakan dalam sistem pendidikan kita, Kaijun? Kenapa guna bahasa Melayu ini digunakan sebagai sistem pendidikan? Saya jawab, bahasa kebangsaan digunakan dalam sistem pendidikan kerana apa? Dapat mengeratkan tak tulis juga. Okey, dapat mengeratkan
hubungan perpaduan dan apa tu? Komunikasi dan semua bangsa, semua kaum dapat berkomunikasi dengan lebih berkesan. Yang ketiga, Dinesh, pada pendapat kamu, mengapakah penguasaan bahasa Melayu penting bagi semua warga negara Malaysia? So, apa pendapat dia? Pada pendapat saya, bahasa Melayu, penguasaan bahasa Melayu, pada pendapat saya, penguasaan bahasa Melayu penting bagi semua warga negara Malaysia kerana apa? Kerana bahasa Melayu lambang identiti, kerana tulis BM dah lah, lambang identiti dan jati diri rakyat Malaysia. Okey. Boleh? Baik, saya nak silakan. Jawapan kita bincang, kita respon balik terhadap maklumat tersurat dan tersirat. Saya mempersilakan cikgu. Cikgu ni saya nak panggil siapa? Lama tak panggil siapa ni. Syabas Venture siapa ni? Ha? Syabas Venture. Tak tahu. Aliman. Aliman. Tak silap saya Aliman masa. Syabas Ataupun Venture. Atif. Tak Atif respon. boleh. Okey, Atif Afifi jadi cikgu perempuan. Okey, apa nama ni, Afifi Muaz, Kaijun Adani, Dinesh Saifullah. Okey, silakan. Silakan Afifi. Tak ada Afifi. Afifi lah cikgu. Atif Afifi. Tak ada. Tak ada bagi Amir cikgu. Okey Amir. Jadi cikgu. Sisi bagaimanakah kedudukan dan peranan bahasa Melayu di negara kita? Sisi bagaimanakah kedudukan dan peranan bahasa Melayu di negara kita? Tu yang kedudukan tu. Kedudukan sebagai bahasa ilmu, bahasa pengantar.
Mengapakah bahasa kebangsaan digunakan dalam sistem pendidikan kita, Kak Jun? Bahasa kebangsaan digunakan dalam sistem pendidikan kerana dapat mengeratkan hubungan perpaduan. Ada ni Sat. Okey, Muaz. Okey, respon balik, ambil di sini. Ni. Nampak ni. Kedudukan tu ada. Kedudukan dan peranan bahasa Melayu. Betul? Sini nampak ni. Ya. Ha. Kedudukan dan peranan bahasa Melayu di negara kita Sebagai bahasa ilmu, bahasa pengantar. lagi ada 6 tu. Bahasa ilmu, bahasa penghantar, bahasa ekonomi, bahasa pentadbiran, bahasa perhubungan, bahasa perundangan. Baik, terima kasih. Okey, seterusnya Amir, ulang balik. Mengapakah bahasa kebangsaan digunakan dalam sistem pendidikan kita, Kak Jun? Bahasa kebangsaan digunakan dalam sistem pendidikan kerana dapat mengeratkan hubungan perpaduan. Mengeratkan hubungan perpaduan dan semua kaum di Malaysia. Kaum di Malaysia dapat berkomunikasi dengan lebih berkesan. Okey. Cikgu? Dinesh, pada pendapat kamu, mengapakah penguasaan bahasa Melayu penting bagi semua warga negara Malaysia? Pada pendapat saya, Ambil sini balik. Penguasaan bahasa Melayu penting bagi semua warga negara Malaysia. Kerana identiti bahasa Melayu sebagai lambang identiti dan jati diri rakyat Malaysia. Malaysia. Baik, terima kasih. Okey, tu maknanya soalan yang teenage ni soalan kena fikir ni. Pasal apa kita perlu menguasai bahasa Melayu? Sebab kalau kita tak kena bahasa Melayu ni, dia lambang identiti dan jati diri rakyat Malaysia. Mana kata kalau dia tak boleh bahasa Melayu, dia ni tak ada jati diri sebagai rakyat Malaysia lah. Itulah. Dia kena kuasai bahasa Melayu. Walaupun dia lahir di London sekalipun, mak pak dia belajar kat sana, kerja kat London, mangkit pagi cakap putih, balik Malaysia tak cakap Melayu. Tak boleh lah. Kena belajar cakap Melayu. Betul tak? Balik Malaysia kena cakap Melayu. Kita tak kena boleh belajar semua bahasa kan. Tak boleh belagak cakap orang putih. Sebab kalau duduk di London tak apa cakap bahasa Inggeris. Sebab London orang putih dia cakap bahasa Inggeris lah, cakap bahasa Melayu. Betul tak? Kita bila balik Malaysia dia kena cakap bahasa Melayu. Tak boleh, kena belajar. Tentulah. Okey. Okay, semua faham sekarang ni? Faham. Okay, seterusnya muka surat 110. Okey, yang ni ada dua jenis inilah persembahan. Pertama ada sebuah pidato dan juga pantun. Baik, kita baca dulu. Dinesh dan Afifi akan menyampaikan persembahan berangkai iaitu sebuah pidato dan pantun di pentas sekolah. Jadi saya nak minta seseorang dia baca pidato ni. Dengan nada pidato lah. Ni yang baca. Lama bagi dan salam tenang guru. Tak maulah. Mesti dibaca dengan nada pidato.
Ada rendah, ada tinggi, ada lerek, ada tinggi. Ha, macam tu dia punya ada pidato ni. Tak boleh lerek je. Baik, saya nak mempersilakan. Saya nak cikgu, saya nak cikgu, saya sifat, cikgu ni, saya nak. Baca tadi lah. Alah, Pulang baca tadi. tak boleh tu, saya nak baca ni. Tak apa, nanti kita pulang baca benda. Baik. Alah. Saya nak mempersilakan Fatihah Alia. Fatihah Alia. Ada tak? Ada lain? Ada. Baca dengan ada pidato ni. Selamat pagi dan salam sejahtera. Itulah pidato ni. Silakan, cepat. Senyap kan ni? Ni siapa tadi cikgu? Ada ni tak buka suara macam mana nak ni? Ada ni, Fatihah Alia. Apa ladai? Tak ada Saya tak mau Pergi orang lain pula. Tak ada terkeluar. Dia lain tak clear. Saifullah. Balut dengan baca tadi. Saiful. Selamat pagi dan salam sejahtera. Guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertajuk keistimewaan warga emas di Malaysia. Sidang Dewan. Warga emas ialah warga negara yang berumur 60 tahun ke atas menurut Jabatan Perangkaan Malaysia. Anggaran golongan ini pada tahun 2019 meliputi 10.3%. Meliputi 10.3% daripada jumlah penduduk negara. Kita bersyukur kerana golongan seperti datuk, nenek, ayah, ibu dan kita mendapat pembelaan sewajarnya. Warga hadirin yang saya hormati. Kerajaan telah mengisytiharkan 1 Oktober pada setiap tahun sebagai Hari Warga Emas. Langkah ini sebagai satu pengiktirafan terhadap golongan tersebut dalam komuniti. Selain itu, dasar warga emas diwujudkan untuk menjaga kebajikan dan menyediakan perkhidmatan mesra untuk warga emas. Antara perkhidmatan untuk warga emas termasuklah bantuan kewangan, menubuhkan pusat aktiviti warga emas dan unit penyayang warga emas, pemberian emas yang mendapat layanan istimewa di klinik dan di hospital kerajaan. Selain potongan separuh harga bagi tambang pengangkutan awam. Selain itu, semaikanlah sifat penyayang kepada warga emas. Oleh itu kan selain itu macam ni. Oleh itu, semaikanlah sifat penyayang kepada warga emas. Mereka berhak mendapat pembelaan dan pengiktirafan. Mereka perlu kekal aktif untuk menabur bakti ke arah pembangunan bangsa dan negara. Akhir kata, selamat menyambut Hari Warga Emas. Saya berharap semoga berjumpa lagi di pentas pidato ini. Sekian, terima kasih. Tahniah, tepuk tangan.
Hebat ni, hebat ni. Hebat ni. Siapa nak Tak mau lah. Online pula. Kod dia dah boleh buat lagi sedap dah ni. Lagi sedap dah Saifullah. Tak nak dah. Anah try Anah. Lama tak tengok Anah baca pidato. Anah malu dah. Tak baca pidato. Anah malu. Anah baca pidato Anah. Tak apa. Yang ni pidato. Pantun pula. Dia bukan surat 111 ada pantun. Sayangi warga emas. Saya nak mempersilakan. Pantun ni ramai boleh ni. Ramai boleh pantun ni. Okey, ada ni. Pantun rangkap pertama. Dengan ada pohon bidara di atas di tanah rata. Alhamdulillah, alhamdulillah nada dah. Okey, silakan ada ni. Pohon bidara di tanah rata, di atas bunyi buah kepayang. Marilah pelihara warga emas kita. Hidup harmoni warga penyayang. Wah, akbar. Tak ada. Cantik dia punya irama tu. Siapa lagi nak cuba? Rangkap kedua. Cepat, balas cepat. Tak ada kena pilih kau. Okey, Kandra Amanda. Tak ada Kandra. Tak ada. Kau buka Google Meet ya. Tak ada. Alicia Aziz. Ya, Okay, rangkap ke bawah. banyak semalu di kebun ciku, anak lada tumbuh bercelah. Persilakan dahulu warga emasku, kita yang muda biarlah beralah. Allahu Akbar. Okey. Rangkap yang ketiga. Lelaki pula lah. Khairul Hafizi. Khairul dah Khairul. Ada. Okey, silakan. Muara langit nampak berbayang, indah muara berlabuh bahtera. Warga emas diingat dan disayang, hidup terpelihara, negara sejahtera. Tak apa. Cuba yang baik. Dia ada nada lah. Ada berhenti tang mana, nak berhenti tang mana, nak lenggok tang mana. Okey, seterusnya. Rangkap keempat. Terakhir. Adam Azhar dah. Tak. Azhar tak. Sofiatul Husna. Tak tak? Ada. Okay, rangkap terakhir. Tati. Pucuk pegaga hijau di muara. Dikutip saudara makan sedulang. Kebajikan warga, keutamaan negara. Rakyat sejahtera, makmur cemerlang. Macam itulah. Nada dia. Bacalah, tak boleh pun. Jenuh je. Pucuk pegaga hijau di muara. Dikutip saudara makan sedulang. Kebajikan warga, keutamaan negara. Rakyat sejahtera, makmur cemerlang. Allahu Akbar. Tepuk tangan sikit. Cantik. Okey. Apa ni? Apa pantun ni? Buah cempedak di luar pagar. Ambil kalah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar. Kalau salah,
tolong tunjukkan. Macam itulah. Anda pantun. Sayang selasih. Lupa lah pada tunjuk tu. Tak ingat lah. Okey. Itulah pantun. Pantun ni adalah satu karya sastra orang Melayu ketika dahulu. Orang Melayu ni, walaupun dia jumpa orang baik sekalipun, macam rumahan nak main Minang apa, nak kahwin ke kan, dia menggunakan bahasa Melayu. Bahasa pantun. Walaupun dia jumpa musuh sekalipun, masih lagi pantun. Tapi pantun dua kerat lah. Makna kata, walaupun dia jumpa orang baik pun, jumpa orang musuh pun, tetap menjaga bahasa supaya nak melambangkan bahasa Melayu ni tertib. Orang Melayu tertib. Jumpa musuh pun berpantun lagi. Sedangkan gajah berkaki 4, nanti tersadung kaki terlipat. Itulah dia punya bahasa dia. Perbualan antara orang Melayu ni, walaupun jumpa musuh sekalipun dia berpantun. Nak abangnya, pantun ni dia merupakan satu bahasa yang kita nak mengurangkan kesakit hati seseorang. Maaf. Walaupun jumpa musuh pun, musuh dengar pun tapi tak sakit hati pun. Dah rasa tenang untuk musuh. Betul tak? Kalau jumpa musuh kita maki dia. Hang ni apa. Tak sebut lah. Apa dia marah. Betul tak? Tapi bila orang Melayu dulu ni, dia nak, sebelum nak bertarung silat ke apa ke, dia akan berpantun dulu. Dia pantun maknanya ada adab dah. Dia tak menyakitkan hati pelawan dia. Tapi bertarung lah. Nampak? Maknanya pentingnya penggunaan pantun dalam kehidupan orang dulu. Orang sekarang ni mungkin kurang guna. Sebab kita ni banyak lah kan. Campur aduk ni kan. Dengan ni lah. Dengan budaya asing, budaya barat, budaya K-pop. Kan. Ada TikTok. BTS lah, Blackpink lah, apalah. Macam-macam lah pengaruh-pengaruh tu. Itu semua akibat berlakunya zaman sekarang. Sebab dunia tanpa sepadan. Sebab apa dah sepadan? Internet dah. Macam-macam boleh masuk. Betul tak? Mana budaya kita jangan lupa. Pantun, semua ni lah. Dari seni bahasa ni lah. Baik, tadi kita tengok tadi ya. Dekat Datuk tadi, dia ada maklumkan beberapa jenis keistimewaan untuk warga emas. Warga emas ada keistimewaan dia. Betul tak? Yang pertama ada stiker kebajikan. Tang mana kebajikan tu? Kebajikan dia. Apa kebajikan yang dia dapat? Keistimewaan sebagai warga emas di Malaysia akan dapat bantuan keuangan. Lepas tu ditubuhkan pusat aktiviti warga emas dan unit penyayang warga emas. Yang ni kita katakan sebagai kebajikan. Ni item. Ada dua jawapan lah sini. Satu bantuan. Satu lagi menubuhkan pusat aktiviti warga emas. Yang ni untuk kebajikan. Okey. Bawah lagi, scroll bawah lagi. Segi kemudahan awam. Apa yang warga emas dapat kat sini dalam teks pidato ni? Apa yang dia dapat? Warga emas dapat apa? Okey, pemberian alat sokongan dan alat tiruan anggota badan disalurkan. Okey. Kemudahan. Kebajikan. Ni masuk kebajikan lagi. Minta maaf. Ada 3. Kebajikan ada 3.
untuk kemudahan awam. Kemudahan awam dapat apa? Potongan separuh harga bagi tambang pengangkutan awam. Tanpa potongan separuh harga. Yang ni bagi kemudahan awam. Okey. Seterusnya perubatan. So dapat Mendapat layanan istimewa di klinik dan hospital kerajaan. dia dapat layanan istimewa di klinik dan hospital kerajaan. Maknanya beruntung orang warga emas di Malaysia ni lah. Dia pergi mana, dia naik train, naik kereta api, naik komuter, dia dapat separuh harga. Dia naik Bukit Bendera, dia dapat separuh harga. Naik lagi. Naik kabel car, dia dapat separuh harga. Sebab dia 60 ke atas. Okey. Pada pergi ke klinik, contohlah, orang lain dapat nombor. Lepas tu, dia akan dapat cepat lah. Dia tak boleh tunggu lama-lama. Dia boleh masuk terus. Ada setengah hospital, dia boleh dapat masuk awal sikit. Sebab dia orang warga emas. Nak tunggu lama-lama, jenuh dia. Sebab budak, apalah budak. Mereka ni, tunggu dalam setengah jam pun dah lengah. Jadi, akan dapat keistimewaan lah. Okey. Dah habis untuk topik kita pada hari ini. Ada persoalan tak? Ada. Tak ada, cikgu. Faham semua lah? Faham. Oi, jenis senang faham ni. Okay, baik. Latihan kita hari ini. Saya share sekejap. Okay, latihan. Macam biasa, pergi kat tarikh kita hari ini. Klik dekat latihan unit 15. Okay. Tekan dekat kerja rumah tu ke, cikgu? Ya. Untuk kelas hari ini, kamu hanya perlu buat muka surat pertama dan muka surat kedua sahaja. Nampak? Jawapan dah habaq tadi dah kita bincang tadi. Okey. 1 dan 2 sahaja. So Okey. nanti kelas kita seterusnya kita akan habiskan lah. Hari Jumaat ni kita akan sambung dengan latihan seterusnya lah. So ini unit 15. Baik, ada soalan lagi tak? Tak ada, cikgu. Tak ada, cikgu. Tak ada dah. Ada. Lagi saya nak peringatkan